Okey, jadi menurut sumber sebenarnya pada asalnya persembahan kuda kepang ni memang akan dikuasai oleh sejenis kuasa gaib tau. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, so hari ni kita akan bahaskan topik tentang kuda kepang. Okey, jadi kuda kepang ni juga turut dikenali dengan beberapa nama yang lain tau. Antaranya adalah seperti kuda lumping, jaran kepang ataupun jatilan. Okey, jadi buat pengetahuan korang semua, kuda kepang ni berupa seperti satu patung anyaman yang telah pun dibentuk seperti seekor kuda tanpa kaki. Jadi kuda kepang ni kebiasaannya diperbuat daripada bulu yang telah pun dianyam ataupun kadang-kala kuda kepang ini juga turut diperbuat daripada kulit binatang yang telah pun dicorak ataupun diwarnakan untuk menjadikan kuda kepang tu nampak lebih menarik lah. Jadi persembahan kuda kepang ni kebiasaannya memang banyaklah dibuat dekat majlis keramaian dan ianya telah menjadi antara salah satu acara kebudayaan tau. Jadi sebenarnya asal usul kuda kepang ni sampai sekarang lagi masih tidak dapat dipastikan tau, sebab ada pelbagai versi sebenarnya. Jadi tarian kuda kepang ni memang terkenal sebagai tarian tradisi bagi masyarakat Johor, terutama sekali bagi masyarakat Melayu Jawa, dan ianya juga merupakan salah satu permainan ataupun persembahan yang agak terkenal di negara lain seperti negara Indonesia dan juga Singapura. Okey, jadi antara salah satu versi mengenai asal usul tarian kuda kepang ni, dikatakan sebenarnya tarian kuda kepang ni telah pun dicipta oleh Wali Songo, iaitu 9 wali yang termasyur di Tanah Jawa pada abad ke-15. Jadi sebenarnya tarian kuda kepang ni telah pun dicipta untuk dijadikan sebagai tarikan dalam usaha bagi para Wali Songo ni untuk menyebarkan Islam dekat kawasan pendalaman Tanah Jawa tau. Jadi dikatakan pada waktu tu Wali Songo ni menghadapi kesulitan ataupun kepayahan tau untuk mendekatkan diri dengan masyarakat di pendalaman Jawa tu. Jadi daripada situlah mereka ni semua telah mendapat idea untuk mencipta kuda daripada buluh, dan selepas itu mereka telah membuat persembahan tarian daripada kuda ciptaan mereka tu. Jadi daripada situlah orang-orang kampung dekat pedalaman ni yang sebelum ni tidak pernah terdedah langsung dengan apa-apa hiburan, akhirnya mereka semua telah pun datang berduyun-duyun tau untuk melihat persembahan kuda kepang ni. Jadi kirakan idea Wali Songo ni berjaya lah. Jadi daripada situlah Wali Songo ni telah pun memberikan syarat, iaitu bagi sesiapa yang telah datang untuk melihat persembahan kuda kepang ni, selepas tarian ni habis dilakukan, wali tersebut telah memberikan syarat kepada penonton agar tidak terus bersurai lah, tidak terus pulang ke rumah mereka. Tetapi dengan kesempatan inilah Wali Songo tersebut telah pun cuba untuk menerangkan dan juga menyebarkan ilmu agama Islam, dan pada masa yang sama mengajar penduduk di pendalaman tersebut untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah. Okey, jadi selain daripada cerita berkenaan dengan Wali Songo tersebut, antara teori yang lain yang telah mengatakan asal usul kuda kepang ni adalah sebenarnya datang daripada inspirasi gerak langkah tentera Saidina Ali pada zaman dahulu ketika mereka ni semua sedang menempuh peperangan. Jadi kisahnya, cerita dia, pada zaman dahulu ada seorang hamba Allah ni daripada Tanah Jawa telah pun menyaksikan pertarungan sengit antara tentera Saidina Ali ni dengan pihak musuh tau. Jadi daripada situlah beliau berasa sangat-sangat kagum dengan semangat dan juga kehebatan tentera Saidina Ali ni dalam mengalahkan pihak musuh. Dan pada masa itu semua tentera ni sedang menaiki kuda lah ketika mereka ni semua sedang berperang. Jadi dikatakan selepas daripada itu hamba Allah ni telah pun pulang ke Tanah Jawa, dan sejak itulah beliau ni telah pun melakukan pertapaan dan belajar ilmu batin, sehingga kan dikatakan pada satu hari hamba Allah ni telah pun hilang ataupun gaib dengan begitu saja. Tetapi
menurut cerita legendanya, kononnya sebelum hamba Allah ni gaib, dikatakan beliau ni sempat menubuhkan sebuah pasukan kuda kepang di tanah Jawa tersebut, di mana tarian itu telah pun disampaikan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Dan ada juga sumber lain yang mengatakan bahawa tarian kuda kepang ni sebenarnya asalnya bermula daripada ritual animisma. So macam yang kita tahu, orang-orang zaman dahulu kan sangat percaya dengan kepercayaan animisma ni kan. Jadi perkara ini berlaku pada zaman primitif dulu, di mana ianya sebenarnya berasal daripada sembahyang semangat alam. Jadi dikatakan untuk membuat persembahan kuda kepang yang lengkap ni, ianya memerlukan sekurang-kurangnya 25 orang tau. Di mana ianya mengandungi 9 orang penari, 5 orang pemuzik, 15 orang penjaga di sekitar tempat persembahan tersebut, di mana penjaga ini juga dikenali sebagai danyang, dan 2 orang lagi bertindak sebagai bomo. Jadi danyang ni adalah penjaga ataupun juga turut dikenali sebagai gembala kuda kepang ni tau. Di mana tugas mereka adalah untuk menggunakan cemeti untuk mengawal gerak, tari serta tingkah laku penunggang kuda kepang ni. Manakala alatan muzik yang akan digunakan untuk persembahan kuda kepang ni adalah seperti alatan muzik tradisional lah, macam angklung, gendang, gong dan sebagainya. Okey, jadi menurut sumber sebenarnya pada asalnya persembahan kuda kepang ni memang akan dikuasai oleh sejenis kuasa gaib tau. Jadi oleh sebab itulah dikatakan sebelum nak bermula bermain ataupun mempersembahkan tarian kuda kepang ni, mereka ni perlu buat satu upacara khas, ibarat macam istiadat untuk memuja roh lah, di mana upacara ini juga dikenali sebagai upacara membuka gelanggang. Jadi dikatakan kononnya jika upacara tu gagal dilakukan, mungkin sesuatu yang tak baik boleh menimpa penonton dan juga pemainnya. Wallahualam lah, tak tahu sama ada ianya benar ataupun tak. Jadi selain daripada itu, dikatakan bomo-bomo ini juga akan menyediakan dahulu sajian untuk penunggu seperti buah kelapa, beras, pisang masak, kemenyan, kain putih, jarum, benang, ayam putih, padi, telur dan juga bunga rampai. Jadi kebiasaannya kuda kepang ni akan dipersembahkan dekat tempat terbuka tau, ataupun di atas pentas yang besar. Jadi dikatakan sebelum tarian ni bermula, Tok Bomo ni macam biasalah akan membakar kemenyan dulu dan akan membaca jampi untuk memberikan tenaga ataupun semangat kepada kuda-kuda tersebut. Dan daripada sini dikatakan beliau akan menggunakan telur mentah, bunga rumput dan sebagainya untuk persembahan. Jadi persembahan ini dikatakan akan dikawal oleh danyang, di mana danyang ini akan menentukan rentak tarian tau. Jadi daripada sinilah setiap penari akan naik ke atas kuda masing-masing. Jadi daripada sinilah apabila muzik mula bergema sahaja, penari-penari kuda kepang ni akan dipimpin oleh danyang untuk masuk ke gelanggang persembahan lah. Jadi dikatakan pada awalnya rentak muzik ni akan bermula secara slow tau, secara perlahan lah. Di mana daripada sinilah setiap penari akan mulalah start menari dengan mengikut rentak ataupun pola yang telah ditentukan. Dan daripada sinilah setiap penari akan menunggang kudanya dan tariannya akan menurut sahaja mengikut pola dan juga rentak dan irama lagu tersebut. Jadi apabila semakin lama, bila muzik ni semakin rancak, dikatakan kuda-kuda ni akan menderap lebih laju tau. Dan daripada sini dikatakan korang akan melihat penari-penari ni akan mengeluarkan pergerakan-pergerakan yang aneh tau. Sebagai contoh, ada yang bersilat lah, ada yang dikatakan boleh melompat setinggi 6 kaki dan sebagainya lah. Mereka akan jadi tidak terkawal lah bila muzik ni menjadi semakin rancak. Jadi semasa penari ni dalam keadaan sedemikian, kononnya dikatakan jika alunan muzik tiba-tiba je jadi slow, tiba-tiba je jadi tak rancak, dikatakan penari-penari ni akan macam berang dan akan menerkam pemain muzik ni semua tau. Seakan-akan macam ibarat kuda yang tengah berang lah. Yelah kan orang tengah syok-syok menari, tiba-tiba je muzik jadi slow. So benda ni macam potong mood lah. Jadi dikatakan bila penari-penari ni dah start macam
dikatakan diorang panggil sebagai mabuk tau. Macam diorang dah tak dapat kawal, diorang ni boleh menari dengan gerak-geri yang luar biasa tu dalam masa berjam-jam macam tu tau. Di mana dikatakan pada masa tu mereka ni macam dalam dunia sendiri. Diorang ni macam terpukau. Ada yang kadang-kadang tu mereka ni macam rasa diorang ni sedang menunggang kuda yang asli. Jadi perkara ni lagi lama diorang ni lagi macam makin naik syih tau. Korang faham kan, naik syih tu macam benda yang korang tak dapat kawal. Macam tiba-tiba macam menggila macam tu. Jadi oleh sebab itulah bila para penari ni tiba-tiba macam naik syih macam tu, bila diorang tak dapat dikawal, tiba-tiba macam diorang ni bertambah liar macam tu. Daripada sinilah peranan Tok Bomo ni, di mana Tok Bomo ni akan mengarahkan para pengawal yang telah pun ditempatkan di setiap sudut gelanggang untuk menangkap dan merebahkan orang tersebut ke tanah. Di mana selepas itu Tok Bomo ini akan membaca adalah ayat-ayat mentera ataupun jampi dia untuk memulihkan orang tersebut. Jadi dikatakan sebenarnya permainan kuda kepang ni pun ada pantang larang tau. Antara pantang larangnya macam biasalah, masa para pemain ni tengah syok menari, kalau boleh orang janganlah kacau ataupun acah orang ni, sebab takut keadaan jadi macam makin tak terkawal. Tetapi sebenarnya pantang yang paling utama adalah para pemain ni tidak boleh melihat kain berwarna merah tau. Di mana ianya dikatakan benda ni adalah pantang semula jadi. Mungkin kalau dia ternampak warna merah, dia jadi makin tak terkawal kot macam tu. Jadi selain daripada itu, antara pantang larang yang lain adalah dikatakan para pemain ni tidak dibenarkan untuk melihat kaca ataupun serpihan kaca macam tu. Hal ini disebabkan mereka takut kalau para pemain ni memakan kaca tersebut. Yelah, sebab mereka kan macam tengah tak sedar diri macam tu kan. Takut dengan kaca-kaca tu diorang makan. Okey, jadi buat pengetahuan korang, sebenarnya pada Februari 2009, sebenarnya Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor ni telah pun bersidang dan juga membincangkan tau tentang hukum permainan kuda kepang ni, dan keputusannya telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Johor, di mana mereka telah mengatakan bahawa permainan kuda kepang adalah haram kerana ianya adalah bercanggah dengan akidah, syariah dan juga akhlak Islamiah. Di mana daripada sinilah mereka kalau boleh menegala semua umat Islam daripada melibatkan diri mereka dengan permainan tersebut. Jadi, mengapa mereka telah mengharamkan permainan ataupun persembahan kuda kepang ni adalah kerana menurut mereka, permainan ataupun persembahan kuda kepang ni sebenarnya mempunyai unsur syirik, di mana macam kita tahu untuk memulakan permainan tu pun kita kena melakukan jampi kan. Jadi benda ni mestilah memerlukan pertolongan daripada benda gaib seperti jin dan juga syaitan. So benda ni memang sasarlah syirik. Jadi pada masa yang sama, menurut mereka juga, kuda kepang ni juga mempunyai unsur khurafat, kerana dalam persembahan kuda kepang ni ada kelakuan istiadat ataupun pemujaan dan juga kepercayaan yang boleh menyimpangkan seseorang tu daripada ajaran Islam. Dan selain daripada itu, dikatakan kuda kepang ni sebenarnya boleh memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan pemain tersebut lah. Di mana kita tahu kan, bila seseorang tu dah macam tengah dalam feel masa diorang menari tu, mereka kan macam ibarat dah hilang kewarasan akal kan. Jadi benda ni boleh memudaratkan diri orang tu lah. Okey, jadi itulah cerita berkenaan dengan kuda kepang ni. Di mana pada zaman sekarang, kalau untuk membuat persembahan permainan ataupun tarian kuda kepang ni, kalau yang macam asalnya yang kena puja-puja tu, memang dah totally diharamkan. Tapi sebenarnya daripada aspek kesenian, sebenarnya tarian kuda kepang ni wajar je kalau dipertahankan. Biar tarian kuda kepang ni takkan ditelan zaman. Cuma apa yang kita perlu buat adalah kita perlu persembahkanlah tarian kuda kepang ni dalam bentuk hiburan sahaja. Dan kalau boleh janganlah kaitkan dengan unsur mistik, khurafat, syirik tu semua kan. Okey, jadi thank you so much kepada yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. See you again next time and bye!